الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari seorang diri, yakni Adam, dan daripadanya dijadikan istrinya, yakni Hawa, dan yang membiakkan dari keduanya lelaki dan perempuan yang ramai, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut namanya, serta peliharalah hubungan kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhatikan kamu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang suka atau cinta untuk bertemu dengan Allah, sesungguhnya Allah lebih mencintai untuk bertemu dengannya. Dan barang sesiapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah juga tidak suka untuk bertemu dengannya. Sadaqallahu Rasul. Yang berbahagia barisan kepimpinan masjid, seterusnya kepada imam bertugas, para muazzin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat, para jamaah yang dirahmati, dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur alhamdulillah malam ni kita bertemu sebulan sekali berbicara tentang salah satu fiqh yang besar, fiqh munakahat. Dan mudah-mudahan kita istiqamah untuk duduk di dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan menjadi asbab untuk kita sentiasa mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tatkala kita berada di dalam majlis ilmu, malaikat membuka sayapnya dan mendoakan kepada kita agar segala rahmat Allah taala akan turun kepada kita dan memohonkan keampunan buat kita. Dan mudah-mudahan dengan kita istiqamah inilah yang akan menjadikan panduan kehidupan kita sangat bertepatan dengan kehendak syarak. Ya, jika tidak dibimbangi akan tergelincir daripada panduan yang sebenar, lalu hidup dengan panduan yang menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Muslimin muslimat rahmat Allah, mudah-mudahan dalam keadaan sihat semua ya, insya-Allah. Jadi malam ni kita sambung lagi perbincangan kita. Yang lepas kita dah membincangkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan soal peminangan ya. Kita dah sebut dah ya. Walaupun tuan-tuan majoriti dah kahwin, tapi ialah ini berkaitan dengan ilmu bagaimana Islam memandu ya permulaan kehidupan sebagai suami dan isteri ya. Sebab itu disunatkan untuk bertunang. Okey. Jadi kalau tak faham tanyalah, tapi tajuk kita ni mudahlah, dia tak ada berat sangat. Nanti kalau beratnya sikit tu bila masuk dalam bab arkanun nikah, insya-Allah lepas ni kita habiskan malam ni berkaitan dengan pertunangan sikit.
Lepas tu bulan depan insya-Allah masuk dalam bab arkanun nikah, bab pernikahan, yang itu memang banyaklah dia punya perkara-perkara yang sangat dekat dengan kita, yang kita kena tahu supaya pernikahan kita bertepatan dengan hukum syarak. Tak kira lah tuan-tuan nak nikah pertama ke, kedua ke, ketiga ke, keempat ke, orang kata bersungguh-sungguh jalan. Dia macam tu. Ya, baik ya. Baik. Poin sebenar yang lepas kita dah sebut apa dia peminangan. Peminangan itu maknanya hasrat seorang lelaki yang ingin berkahwin dengan seorang perempuan, ya. Dan boleh disebut peminangan itu melalui dirinya ataupun wakilnya, dibolehkan, ya. Jadi kalau saudara direct pun bolehlah. Kita lelaki jumpa dengan perempuan tersebut tapi tak manis lah, ya. Jadi kita ada adab, adat yang kena jaga. Bertemulah dengan walinya, ya. Kalau kita pula biasanya ada adatnya, walaupun kita dah kenal walinya, boleh jadi bapaknya, syariat tetap mengiktiraf adat yang baik, suatu perkara yang dituntut. Bolehlah kita dengan secara berwakil. Boleh jadi ayah kita, pakcik kita, jiran kita yang pergi meminang bagi pihak kita, ya. Kalau tuan-tuan agak-agak ingat-ingat dulu, masa tuan-tuan pinang isteri tuan-tuan, direct ke wakil? Haji rasa direct ke wakil itu hari? Wakil. Haji wakil, alhamdulillah, ya. Yang baru ni, baru terkejut dia, belum lagi. Dia bukan kata tak, belum lagi, ya. Jadi kalau saya peribadi pun dulu lalu wakil, ya. Cakap dengan arwah mak, cakap dengan arwah bapak, dah habis belajar, alhamdulillah, dah ada rezeki, dah ada kerja. Rasanya macam dah okey, walaupun awal masa tu umur 20, saya ingat 24 kot masa tu, empat belajar kan, 24 lah aku rasa saya lah, 24 tahun, ya. Ya, jadi kita pun bercakap, bukan 24, 23, ya, 23 tu dah mula bercakap, kita minat. Dia kata ya bolehlah dicarikan cincin, dirisik dulu, dia begitu, ya. Alhamdulillah, okey. Satu ketika dia hantarlah cincin tunangnya. Itu pun direct wakil, tak aku pergi sendiri pun, kan. Dengan wakilnya sampailah majlis hari pernikahan. Habis itulah keadaan, ya. Itu yang seingat-ingat saya lah, ya. Lebih kurang 23 tahun dulu, ataupun 22 tahun dulu, ya. Sekejap, ya tuan-tuan, ya. Sebab sekarang saya dah 46. Masa peristiwa tu umur 24 lebih kurang, maknanya 22 tahun. Jadi kalau bandingan tuan mungkin jauh lagi lebih lama. Tapi itu suatu perkara yang jarang kita boleh lupakan, kerana ianya pun jarang berlaku. Tapi asasnya apa yang kita belajar, apa yang kita faham segi hukum, kita terapkan. Waktu yang sama, adat jangan diabaikan, dan akhlak kita sebagai seorang muslim harus dijaga. Tapi kalau memang kita sendiri, kan, yang perempuan yang dipinang tu pun sendiri, semua sendiri, tak ada siapa-siapa, bolehlah kita direct aja cakap dengan dia, saya ingin menjadikan awak sebagai isteri saya, adakah awak bersetuju? Ya. Kalau ya, maka sudah dikira sebagai bertunang. Ambil masa sikit kenal, buat persediaan, cukup masa, datanglah ke pejabat agama, isi borang, dapat kebenaran. Kalau perempuan tak ada wali, mohonlah wali hakim. Ya, saya cerita ni tuan-tuan, cerita ni walaupun nampak macam cerita, tapi berdasarkan kisah benar. Berdasarkan kisah benar, sepanjang kami berurusan di jabatan, adalah menguruskan perkahwinan di jabatan. Ada beberapa kes pernikahan kita temui, dia hanya datang 2 orang aja nak menikah, ya kan. Kita asalnya kita tak tahulah, bila kata nak nikah kat mana, kat pejabat tengok dokumen, dia datang 2 orang aja.
Jadi kita pun tanya, ni nak nikah ni keluarga tak ada ke? Biasa kan ada rombongan, ya tak ramai pun mungkin adalah pengiring menemankan kan. Dia kata tak ada, saya memang seorang ya Ustaz. Isteri saya pun, bakal isteri pun memang seorang, single. Kami tak ada siapa-siapa, kami hidup pun dengan kehidupan sendiri. Adalah cerita dulu ni anak angkat apa sebagainya. Sekarang dia duduk sendiri, jumpa pasangan pun sendiri, dan nikahnya pun di pejabat. Saya masa tu jadi wali raja, saksinya pun orang pejabat kan. Cuma dia kata ginilah Ustaz, yang penting saya nikah ikut hukum syarak, sah pernikahan, dah sudahlah. Gitu kan, sampai begitu kita jumpa tuan-tuan, kita jumpa ya. Cuma kita tetap mencadangkan kalau boleh, walaupun nikah sendiri ke ala-ala cowboy tu, tetaplah diadakan walimah ya, tetap diadakan walimah ikut sekadar yang kita mampu. Kalau kita tak mampu nak buat besar-besaran, just bagi tahu, mungkin kita nikah dekat masjid contoh kan. Mungkin cerita nikah hari Sabtu contoh kan. Hari Sabtu kita nikahlah petang sikit, mungkin pukul 5 ke pukul 6. Lepas tu kita siap-siap tanya dengan imam kita, imam, masjid ni biasanya maghrib ada berapa orang, kata gitu. Biasanya kalau maghrib ni dekat adalah 100 orang ada. Okey lah kalau gitu, ginilah mam, saya ni dan nikah hari ni nak buat kenduri besar tak mampu, tapi teringin nak buat majlis walimah yang jadikan sunnah tu, maka saya dah siapkan dekat luar mam, ada 100 pack dengan air, dengan buah apa sebagainya. Mohon imam nanti bagi tahu dengan jemaah, tuan-tuan, nanti lepas solat di belakang sana ada jamuan bungkusan walimah saudara kita nama sekian-sekian yang bernikah tadi. Gitu. Jadi semua sebaiknya kita sarankan pengantin tu lepas nikah tunggulah kat tempat dia tu kan. Jadi biar orang kenal kan, kita ni terima kasih ya. Dia pun doakan kita dah ajarkan doa kan. Kalau tuan-tuan lupa payahlah ya. Kena ingatlah, kalau kita jumpa pengantin sekali itu pada tahniah ucapan kita, doa yang Nabi ajar yang dalam nasyid Maharizin tu, barakallahu lakuma wa barak alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kita doakan dia. Jadi sekurang-kurangnya kita tetap mengadakan majlis dengan sekadar yang kita mampu. Itu sunnah sangat dituntut ya. Kalau yang mampu duit banyak, bolehlah tempah dewan besar-besar macam yang dekat IDCC. Dah pergi dah IDCC? Dah pergi kan? Yang naik atas tu, the level atas tu semua dewan nikah tu lah. Biasanya dewan nikah lah digunakan. Adalah function lain, tetapi urufnya kalau Sabtu Ahad tu dewan nikah lah tu, senang kata, sepanjang-panjang tu. Sebab saya beberapa kali sampai tuan-tuan, satu ketika tu 3 majlis berjalan, 3 dewan, sini jalan ujung jalan. Itu tu saya sembang-sembang, ini dengan dalamnya macam itu catering tu, 20,000 pun belum tentu cukup selap gaya. 20,000 tuan-tuan. Jadi kalau yang ada rezeki, yallah, masyi, teruskan, tak ada masalah. Tapi yang macam kita ni, orang biasa-biasa ni, buatlah walaupun sekadar semampunya, insyaAllah ya. Jadi nampak dia punya track tu, walaupun simple, tapi hukum tetap dijaga ya. Gitu ya. Baik, itu kita sebutkan itu hari tentang peminangan, bilakah diharamkan, bila diharuskan ya. Kemudian kita sambung sikit lagi, meminang perempuan yang telah dipinang ya. Haram meminang perempuan yang telah dipinang oleh orang lain sekiranya pinangan tersebut telah diterima. Tak boleh. Jelas? Ya. Walaupun begitu, peminangan boleh dilakukan sekiranya lelaki pertama memberikan keizinan kepada lelaki kedua untuk meminang. Kan? Boleh, tak ada masalah. Ya, tuan dah pinang satu perempuan namanya Siti, ya kan? Dan kita tahu Siti ni pun ada orang minat lain. Kemudian orang tu nak pinang Siti, boleh dengan izin kita. Jumpa kita dululah, Cik Din, saya tahu Cik Din dah pinang Siti, tapi saya tetap nak meminang dia. Boleh tak? Din kata tak ada masalah, boleh belah. Tu tak boleh lah tu sebenarnya. Dia kata kalau tak boleh, tak boleh. Kalau boleh, kenapa boleh tuan-tuan?
Sebab perempuan tadi masih ada hak untuk memilih sama ada lelaki pertama, lelaki kedua atau lelaki ketiga. Dibolehkan. Walaupun seingat saya macam tak pernah berlaku pun, tetapi hukum membenarkan, ya. Sekiranya pinangan lelaki tidak dijawab, yakni tidak diketahui sama ada pinangannya diterima atau tidak, pinangan lelaki kedua adalah diharuskan. Boleh, tak ada masalah, kan? Jadi kita dah sebut tadi, dia dah pinang, tapi perempuan tu tak kata ya lagi, dia terima je, dia okeylah, tak apalah, nanti saya fikirkan, kan? Dia pun belum dapat confirmation. Jadi yang lelaki kedua pun masuk, lelaki ketiga pun boleh masuk, tak ada masalah. Lepas tu pilihlah, ya. Sekiranya seorang lelaki meminang seorang perempuan yang telah dipinang oleh orang lain, dan kemudiannya lelaki kedua menikahi perempuan tersebut, akadnya tetap sah. Walaupun begitu, dia tetap menanggung dosa perbuatannya meminang perempuan yang telah dipinang. Jelas? Ini bahasa mudanya sailang. Dia sailang juga tuan-tuan. Kawan tu dah elok pinang dah, kan? Dah pinang dah, okey apa sebagainya. Datang satu orang lelaki, tokek kelapa sawitnya 20 hektar, bukan ekar lagi, 20 hektar. Racun pak wali dia bagi kecil. Jadilah kawinkan anak dengan saya je. Okey, pasal kena gasak cukup, dia pun nikah terus. Kan? Perempuan tadi dia kata tak apalah, redha. Siapa yang pinang kahwin dengan saya redha aja. Maka pernikahan itu tetap sah, tetapi hukumnya haram dan berdosa. Perbuatan itu berdosa. Kerana apa? Bahasa kita tadi the sailang yang kawan tadi. Elok-elok kawan tu siap-siap nak dengan baju pengantin, tempat kek, tempat dewan, tempat itu, tempat ini. Dengar-dengar kawan tu bertanya, kau buat apa ni? Buat tempat-tempat ni? Aku kan nak nikah. Lah, tunang kau kan dah kahwin orang lain. Apa ya? Ya. Mana kau tahu? Akulah saksinya. Dia pula diterajang sekali sudah. Contoh kan? Tak pernah lah berlaku setakat ni, tapi hukumnya begitu, perbuatannya begitu. Nikah tetap sah, tapi tak berapa cantik lah. Silap tak kena gaya, kena maki hamun deo orang. Kalau orang yang tak faham lah. Tapi kalau orang yang faham, tak apa, ya sudahlah, terima je lah. Nak macam mana, dosa dia dengan saya ampunkan, tapi dosa dengan Allah bertaubatlah. Itu je. Anggap tak ada jodoh, sudahlah. Kan? Boleh jadi ada orang yang lebih baik untuk lelaki kita tersebut. Sudah, jangan dipanjang-panjangkan. Kan? Tapi tak berapa cantik lah. Suasana tu tak berapa harmonis, ya, sebab cerita tu akan jadi cerita sepanjang hayat dalam hidup, ya, lagi-lagi orang yang tahu, ya. Kalau diputuskan, okey, itu selesai, tak ada masalah. Siapa yang lebih berhak memutuskan? Pihak lelaki berhak lebih memutuskan sama dia nak terus ataupun tidak. Tetapi pihak perempuan juga boleh memutuskan pertunangan. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Dalam rekod kehidupan saya, tuan-tuan, dalam urusan macam ni, banyak saya dah jumpa dah pertunangan-pertunangan yang diputuskan. Di saat-saat akhir pun ada, tuan-tuan. Di saat-saat akhir ada. Saya rasa saya dapat ada juga bercerita dengan tuan-tuan ni, sebab saya jumpa depan mata dekat pejabat. Kan, dia datang duduk depan kita, kan. Ada sekali tu, bos saya teringat. Ni banyak, beberapa kes banyak, tapi di antara satu kes, tuan-tuan, yang saya pernah jumpa, saya bertukar kat kaunter, tiba-tiba ada seorang lelaki. Dia masuk, dia kata, saya nak jumpa dengan suami, boleh tak? Dia kata, dia ada tak? Dia kata ada, tu kat ujung. Memang saya duduk ujung. Saya pun, dia kata, Ustaz, ada orang jumpa. Saya kata, saya pun bangun. Saya bangun, okeylah, tak apa, kita duduklah ujung sebelah sini pula. Dia tanya, kenapa? Dia kata, tak ada Ustaz, saya gini, saya cuma nak pulangkan dokumen nikah ni, sebab saya tengok kebenaran Ustaz yang sign, jadi saya nak pulangkan. Saya kata, kenapa tak jadi kahwin Ustaz? Kenapa tak jadi? Tak tahu pihak perempuan dia batalkan, tahu-tahu dia kahwin dengan orang lain. Dan dia menyatakan, yang saya cerita tadi, tuan-tuan, dia dah buat persediaan, tuan-tuan, dia dah siap dah buat tempahan itu ini sebagainya. Tiba-tiba perempuan tu ambil keputusan putus dengan saya, dan dia terus kahwin dengan orang lain.
Saya boleh bayang lagi suasana tu. Oh iya ke? Habis macam mana sekarang? Tak apalah, saya reda je lah. Walaupun hati kan, kita faham lah, hati dia kecewa lah, dia buat macam tu. Kau siapkan dokumen tak apa, ini dia dah mula persiapan dengan persiapan yang lain. Sebab tu dalam undang-undang tuan-tuan, boleh mana-mana pihak yang terkilan apabila diputuskan pertunangannya, dia boleh menuntut ganti rugi bagi persediaan yang dilakukan. Contoh, kalau macam kes lelaki tadi, dia dah tempah kad buat edaran. Kad nikah pun sekarang, kad jemputan pun canggih-canggih kan, canggih, mahal. Zaman saya dulu zaman saya lah, kan, zaman saya buat edaran kad jemputan orang kat kampung, A4 je, warna lipat-lipat-lipat, tulis Wak Ahmad, Wak Abu, Wak Hasan, Wak itu, anto. Itu foto state, depan belakang kira baru 10 sen je, gitu. Sekarang ni tuan-tuan faham, kad jemputan silap gaya RM1 boleh jadi lebih. Kalau kata minimum RM1, dia dah tempah cetak tak banyak lah. Katalah dia cetak 1,000 je. Contoh cetak 1,000 tuan-tuan, kad tu nilai RM1, jadi 1,000 dah RM1,000, dia dah rugi dah. Jadi dia boleh menuntut kepada pihak yang mungkir janji. Boleh tuan-tuan. Ya, banyaklah tuan-tuan. Okay, itu ya di antara. Jadi saya pun ambil dokumennya, saya pun batalkan, masuk dalam sistem, kita batalkan. Jadi kalau tak dibatalkan, nanti budak tu nak kahwin lagi, dia tak boleh masuk sebab sudah ada rekod, seolah-olah rekod perkahwinan. Ini depan mata tuan-tuan. Ya, yang satu kes lagi tu, dia ada masalah, bincang, tegang. Dalam perbincangan tuan-tuan, dalam perbincangan tegang, ada masalah, depan-depan mata saya, budak perempuan tu putuskan sendiri. Dia putuskan sendiri tuan. Dia buka cincin yang dia pegang. Tak, dia dah buka dah. Tapi dia dah masukkan dia masukkan dalam bekas kot. Bekas itulah. Tuan-tuan, depan-depan tu dia kata beginilah, kalau cara begini saya rasa saya nak undur diri. Budak perempuan tu cakap. Dipulangkan cincin depan saya. Serang highlight. Baguslah dia serah tu elok. Terkejutlah satu pihak lagi sebab, tapi minta maaf cakap lah, yang buat perangai tu budak lelaki itulah sebenarnya. Dia budak perempuan ni kecewa lah dengan sikap lelaki tadi. Ya, dipulangkan depan. Kira putus lah. Di bawah dia bolehkan. Cuma adabnya biasanya lagi, orang perempuan kadang-kadang dia tak seberani macam tadi itulah. Dia orang tertentu je berani. Kalau dia tak boleh, lalulah dia punya walinya, ayahnya ada, ya cakaplah dengan Abang Din tu, cakap saya tak nak teruskan pertunangan ni, saya nak undur diri sebab gini. Okey, boleh, tak ada masalah. Ya, dalam hal ini tuan-tuan, Nabi ingatkan kita, bila ada dalil, janganlah main-main. Ya, kata Nabi apa? La yakhtubur rajulu ala khidbati akhihi hatta yutrakul khatib qablah aw ya'zana lahul khatib. Kata Nabi SAW, seorang lelaki tidak boleh meminang seorang perempuan yang telah dipinang oleh saudaranya, yakni saudara se-Islam, sehinggalah peminang sebelumnya meninggalkannya, yakni membatalkan peminangannya, atau peminang itu memberi izin kepadanya. Jelas ya? Jelas. Okey, kalau jelas alhamdulillah, benda mudah aja. Tapi ada dalam PK, ada dalam undang-undang, ada macam tu. Okey, baik. Hukum meminta pandangan mengenai bakal pengantin. Sesiapa yang diminta memberikan pendapat tentang bakal pengantin, lelaki atau perempuan, dia hendaklah turut menceritakan keaiban dan keburukannya secara jujur berdasarkan pengetahuannya. Ini semua dianggap sebagai nasihat dan peringatan kepada bakal pengantin mengenai pasangannya. Ini tuan-tuan, ini perkara yang diharuskan, tapi syarat jangan berlebih-lebihan. Sebab perbuatan ini tidak termasuk kategori mengumpat yang diharamkan. Dia perlu menceritakan keaiban tersebut apabila diperlukan, tetapi jika keburukan tersebut boleh diringkaskan dengan hanya berkata,
lelaki ini tidak sesuai dengan kamu atau perempuan ini tidak sesuai pada kamu, berpadalah jika dia berbuat demikian. Maknanya tuan-tuan, dalam tempoh kita nak berkahwin tu pun, walaupun dah bertunang sekalipun, tuan-tuan, risik-risiklah sikit perangai-perangai bakal suami, bakal isteri. Kena risik dengan orang-orang yang terdekat, dengan rakan-rakan yang terdekat. Dan kalau kita rasa lain macam, hantarlah spy, tengoklah tuan-tuan. Kena tengok tuan-tuan sebelum diijab kabulkan. Kalau tak, takut jadi apa-apa bila waktu nak nikah. Tuan-tuan boleh tengok kat YouTube hari ni, ada beberapa kes orang yang dah bertunang tapi perempuannya tu curang, dia ikut jantan lain masuk ke rumah dan ini bergaduh tuan-tuan. Itu kan perempuan yang tak baik. Begitu juga kalau lelaki pun kena tengok background dia. Apatah lagi kalau dia ada sejarah perceraian yang kita tak tahu. Kalau kita tahu kenapa dan mengapa, tak ada masalah. Sebab tu benda tu ada dalam catatan affidavit. Bila dia filekan kes mahkamah, contoh dia bercerai dulu, siapa yang mohon? Dia masyarakat ni masalahnya apa tuan-tuan? Masyarakat ni kebanyakannya kalau isu cerai ni, siapa yang mohon dia yang jahat. Tak betul. Tak betul tuan-tuan, jangan salah faham. Banyak yang berlaku begitu. Itu yang kadang-kadang bila laki bini bergaduh depan kita tuan-tuan, dia kata, kalau isteri saya nak minta cerai, minta cerai. Saya takkan filekan. Nanti orang ingat saya jahat. Nampak tak? Tak betul. Dia siapa yang baik ke tak baik berdasarkan apa yang dia nyatakan, bicaralah kau kat mahkamah. Sebab saya berani bercakap ni, kita jumpa beberapa kes dalam perbincangan, bila dalam sesi dia kata, saya ustaz dituduh dengan benda-benda yang tidak wajar. Tak wajar. Dia tu aku dewe tu ala mapola rono-rene apa dikawe, aku orang gawe pun. Aku cakap Jerman lah, tak faham sudah. Dia tuduh aku dia itulah, perempuan lah, minum lah, apa semua. Saya tak buat pun. Kan? Tuduh saya macam ni. Sekarang kalau dia nak minta cerai, boleh tarik balik tuduhan tu. Saya agak-agak nak lepaskan. Dalam minta cerai, aibkan saya. Ini yang saya jumpa depan mata tu. Sampai perangkat itu lagi. Sebab tu bila kita bincang ni, kita minta telus. Kita nak tahu apa cerita. Jangan fitnah orang. Kadang-kadang kita duk kata orang fitnah kita, tapi dalam kes rumah tangga kadang-kadang kita yang fitnah pasangan kita sendiri. Macam satu kes tuan-tuan, tak tahu saya cerita tidak dengan tuan-tuan. Di antara punca, isteri dia kata dia minta cerai ni sampai dia kata suaminya ambil minum arak lah, senang kata. Lakinya tuan-tuan berubah terus, dia kata, kau tuduh aku minum arak, kau ada bukti ke? Dia kata. Saya pun tanya baik-baik, dia kata tak. Sekarang ini tang, isteri kata cik minum. Cik pernah minum? Wallahi saya tak pernah pun minum. Lepas tu saya pandang dengan perempuan tu, saya kata, puan dapat tahu, puan tuduh ni ada bukti ke? Puan nampak ke? Puan tengok ke? Macam mana puan boleh cakap macam ini? Itu dia kata, tak ada, saya sebenarnya adalah orang cakap. Nampak tak? Adalah orang cakap. Saya kata, puan, tuduhan ni berat. Memfitnah orang ni berat. Kalau siapa kata tak, puan tuduh macam ni, wajib minta maaf, saya kata. Diam saja. Nampak tak? Jadi sama ni. Tapi kalau kita tahu ni tuan-tuan, dan keadaan itu tidak berubah, orang tanya kita, kena jujur. Kena jujur, cakap terus terang. Cerita sebenarnya, memang perempuan ni begini, buktinya ada begini, boleh tengok. Sampai macam itu tuan-tuan. Supaya apa tuan-tuan? Dia tidak salah memilih pasangan. Sebab standard lah, mafhum kitab ni dah cakap, standardnya orang yang bercinta ni banyak berlakon, cover, sembunyi, ya, tidak menceritakan hal yang sebenar. Ya, bila dah kahwin baru tahu. Ini yang agak berbahaya. Jadi kalau kita tahu, cakap aja. Kan, Mat, kau sepupu si budak Siti tu ya? Kau tahu kan aku dah bertunang dengan dia? Tahu. Sekarang aku jujur. Kau kenal dia lama kan? Dia kenal saudara. Aku nak tanya kau, dulu dia putus tunang sebab apa?
Inilah Mat, aku bukan nak burukan, tapi aku cakap terang, sepupu aku yang perempuan nama Siti ni memang tak bagus orangnya. Memang tak bagus. Lebih kau jangan ambil dia lah. Aku tak nampak dia pun berubah. Contohnya, kan? Pasal apa? Dia tu banyak jantan. Keluar sana, keluar sini. Aku dengar dah tunang kau pun, aku nampak sendiri dia keluar dah. Iya ke? Iya. Aku bukan bohong, tapi ini kenyataan. Kan? Contohnya begitu. Dia kena cakap. Oh, kalau gitu perlu tabayun. Tabayun betul-betul. Kalau betul, tinggal. Sebab kita tak nak sampai ditipu dalam soal perkahwinan. Stres tuan-tuan. Stres nanti bila dah kahwin baru tunjuk perangai. Islam membenarkan. Tapi syarat bukan berbohong, cerita yang benar, dan bukan untuk mengaibkan orang tersebut, tetapi menceritakan keadaannya sebenar. Dalil hal ini tuan-tuan ada disebutkan dalam kisah Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais radhiyallahu anha berkata kepada Nabi SAW, Muawiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jaham telah melamarku. Rasulullah SAW bersabda, nampak? Dua orang meminang satu perempuan. Lepas tu Nabi kata boleh. Abu Jaham tidak, Rasulullah SAW bersabda, Abu Jaham tidak pernah lekang daripada tongkatnya. Maksudnya apa tuan-tuan? Dalam kitab ni, Abu Jaham adalah seorang yang tua. Boleh jadi ketika itu umurnya dah 70 tahun, 80 tahun, boleh jadi. Sebab kalau culture kita, masyarakat kita yang pakai tongkat biasanya dua keadaannya. Sama ada memang orang tua atau dia ada masalah kesihatan. Macam kawan saya tu, dia accident, dia punya tulang, dia punya kaki tu senang kata patah tulangnya cumi, sampai peringkat dimasukkan besi. Jadi jalannya tu dalam keadaan masih bertongkat. Sampai sekarang taklah tua sangat, tapi bertongkat. Jadi dia ada sebab. Tapi urufnya bila dah tua, kekuatan dah kurang, akan memakai tongkat. Kat sini saya tak nampak lah tuan-tuan. Maknanya saya tengok yang nampak berubah sikit pun masih jalan steady je kan. Jadi maknanya belum berapa tua lah. Berapa tua. Saya ingat Tuan Haji ni paling-paling pun 45 tahun ada kot. 45 tahun. Oh boy, aku kata dia. Dah 60 lebih 45. Terasa mudanya. Kan? Okey, jadi urufnya dah tua ya. Manakala Muawiyah bin Abu Sufyan ini adalah seorang yang miskin dan tidak mempunyai harta. Begitu. Datang minang juga, tapi dia cakap terus terang, ini orang miskin, tak ada harta, kan? Mungkin rumahnya gitu, mungkin tak ada rumah, makannya pun susah, kan? Nabi menjelaskan perkara yang betul. Dan bernikahlah dengan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini saranan Nabi SAW, tetapi aku tidak menyukainya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, nikahilah Usamah, aku pun mengahwininya. Allah memberikan kebaikan kepada perkahwinanku. Fatimah binti Qais bergembira dengan perkahwinan tersebut. Maknanya boleh tak? Boleh, tak ada masalah untuk bercakap perkara yang betul. Okay. Baik, seterusnya tuan-tuan, sikit lagi tuan-tuan. Sikit apa lagi tuan-tuan? 4 buku surat. Tak apalah, isyak kita pun lewat kan 8.37. Jadi kita lajak sikit lah pukul 10. Boleh. Jangankan kata tuan-tuan, dengan aku hilang pukul 10. Tak apalah ya, walaupun maghrib ke isyak pun tak apa tuan-tuan. Yang penting saya kata tadi, istiqamahlah duduk dalam majlis ilmu. Itu je saya nak pesan, ingatan diri saya dan tuan-tuan. Sebab mutakhir ni tuan-tuan, kalau kita tak kuatkan iman, tak kuatkan ilmu kita, dugaan cabaran dekat luar ni tuan-tuan dah macam-macam dah. Dah macam-macam. Ya, kita berprogram tuan-tuan, dan adalah program tu kan. Dalam komen tu tuan-tuan, kita sebut simple dia, bila nak kahwin kena ada wali. Dia komen pula, kalau perempuan tu nak nikah, suka hati dia lah, tak ada wali pun boleh nikah. Nampak tak? Nampak tak jenis orang kepala tegi-segi ni? Mungkin keturunan jin ke orang bunian ke. Akhirnya orang bunian pun tak macam dia tuan-tuan. Nampak tuan-tuan? Kita berpegang jelas, rukun tu wajib dipenuhi.
Tetapi sewenang-wenang dia buat statement macam itu, tuan-tuan. Sedih. Sebab tu itu hari ada satu kes, kita mungkin menjadi rasa pelik dan kita minta dinikahkan semula. Pernikahan yang berlaku di satu tempat, caranya pelik. Ada videonya, kita tengok. Ya, lelaki tu terus berijab kabul dengan perempuan tu terus. Ya, jadi aku nikahkan, macam mana ayatnya? Lebih kurang lah, aku nikahkan diriku dengan dirimu, mas kahwin sekian. Perempuan tu kata saya terima. Macam itu. Dia lebih kurang ayatnya begitu, tuan. Saya masa tengok, uish, mana boleh macam ni, walinya masih ada, kan? Kalau mazhab lain pun saya ingat saya tak pernah jumpa cara macam itu, kecuali ada satu kes yang terpencil. Itu nanti kita bincang dalam bab rukun nikah nanti. Itu sangat terpencil. Tapi asasnya mesti ada orang yang mengahwinkan, bukan dia kahwinkan diri dia sendiri. Nanti kita akan baca, tuan-tuan, satu hadis itu dalam bab rukun. So kena berhati-hati, tuan-tuan. Dia fitnah akhir zaman ni kan. Lepas tu tak pelik, tuan-tuan. Dia akan ada akhir zaman ni begitulah. Lepas satu, lepas satu, lepas satu. Ya, tuan-tuan, ya. Covid nampak dah okey, naik balik. Apa lagi, tuan-tuan? Barang tak payah cerita lah. Harga setahun dua ni dah cerita dah pasal barang mahal. Macam durian, tuan-tuan pun tahulah kan, sebelum ni tanam kat Malaysia, harga Yahudi. Harga Yahudi, tuan-tuan. Orang Yahudi tu pun belum tentu dia makan, dia pula disalah-salahkan. Nak menunjukkan tak sukanya kita dengan perbuatan tersebut. Tak suka sebenarnya. Kan kita tak suka dengan orang Yahudi. Jadi kita kaitkan pula dengan harga durian. Harga Yahudi lah ni. Ya, tuan-tuan. Itu baru durian. Yang orang tak berapa, ada yang makan, ada yang tak makan. Tapi yang isu telur pun satu hal. Harganya Masya Allah. Saya ingat lama-lama kalau naik, orang tak kata Yahudi lagi dah. Inilah harga Dajjal. Lagi tinggi, tuan-tuan. Harga Dajjal selagi, tuan-tuan. Marah besok lagi. Inilah harga Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj keluar juga, tuan-tuan. Bunyalah dahsyat manusia. Tapi tuan-tuan kena ingatlah, dia memang akan, ialah mutakhirin, dia akan jadi benda-benda pelik gitu, satu yang kita tak terfikir pun. Kalau tuan-tuan yang umur hari 50-60 tahun, flashback dulu umur belasan tahun, awal 20, tak jumpa benda-benda macam ni, tuan-tuan. Tak jumpa. Tapi hari ni kita jumpa, tuan-tuan. Benda yang pelik, saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Saya pernah cerita dengan tuan-tuan, barang mahal tak mahal, saya tak tahu saya cerita ke tidak, tapi tiba teringat. Ada saya kat kedai Syam, saya tak sebut kat mana. Saya sampai beli, dah ambil nasi lemak, nak beli kuih kari pap, boleh digoreng. Baru digoreng betul, dia letak dalam bekas. Kari papnya, tuan-tuan, besar ni je. Lebih kurang kari pap, tuan-tuan, hari raya yang kuih tu letak dalam balang raya tu, isinya isi apa benda tu kan. Jadi saya tu ada satu makcik, ya kan, saya tanya dulu. Saya kata, ini isinya apa? Dia kata kentang. Oh ya ke? Lepas tu makcik tu tanya, harga berapa? 60 sen. Aku pandang makcik tu, makcik pandang aku, pandang yang pelik, seorang pun tak ambil. Tuan-tuan. Sebab kalau harga tu 40 sen ke, kita okey lagi lah. Kecil je, tuan-tuan. Besar. Ibu jari saya ni kau panjang lebih kurang gitu. Ni kalau saya baru bismillah dah habis dah. Baru bismillah dah habis. Kan? Kalau kita punya nazim masjid lain, dia makan bismillah sopan sikit, ketul tu 3 kali kunyah tak habis, boleh jadilah. Nampak, tuan-tuan? Kita tak terfikir jumpa zaman tu begini. Nampak, tuan-tuan? Lepas ni saya tak tahu lagi nak cakap macam mana lah, tuan-tuan. Ya, so inilah ujian-ujian kita umat akhir zaman ni, tuan-tuan, insya-Allah. Daripada satu sudut, tuan-tuan kena ingat, itulah sebahagian tanda-tanda akhir zaman, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, ya. Okey, sambung lagi, tuan-tuan, ya. Wali menawarkan perempuan jaganya kepada lelaki soleh dan bertakwa. Tajuk dia pun tuan-tuan boleh faham dah, kan? Wali menawarkan perempuan jagaannya kepada lelaki soleh dan bertakwa. Wali disunatkan menawarkan perempuan di bawah jagaannya kepada lelaki yang soleh dan bertakwa. Ini dicontohi tindakan Nabi Syuaib alaihissalam yang menawarkan kepada anaknya kepada
Nabi Musa alaihissalam yang menawarkan anak ikan Nabi Musa. Nabi Syuaib alaihissalam meyakini sifat amanah dan kesucian Nabi Musa, dan ini dirakamkan jelas dalam Quran. Yang pegang Quran boleh tengok, ataupun yang pegang handphone boleh tengok surah Al-Qasas ayat 26-28. Panjang tuan-tuan, tapi kita baca lah ayat Quran kan. Saya baca, bisa dapat pahala, tuan-tuan dengar pun dapat pahala insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalat ihdahuma ya abati istajir inna khaira man istajartal qawiyul amin. Qala inni uridu an unkihaka ihdabat natayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta ashran fa min indik wa ma uridu an ashqa alaik satajiduni insyaallahu minas salihin. Qala dhalika baini wa bainak ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai wallahu ala ma naqulu wakil. Sadaqallahul azim. Salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata, wahai ayahku, ini anak Nabi Syuaib cakap, ambillah dia menjadi orang upahan, ini untuk mengembala kambing kita. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat lagi amanah. Bapa perempuan itu berkata kepada Nabi Musa, yakni Nabi Syuaib, aku hendak mengahwinkan kamu dengan salah seorang daripada dua anak perempuanku ini, dengan syarat engkau bekerja denganku selama 8 tahun. Dalam pada itu jika engkau genapkan menjadi 10 tahun, maka yang demikian itu adalah daripada kerelaan engkau sendiri. Dan ingatlah, aku tidak bertujuan untuk menyusahkanmu. Engkau akan dapati aku insya-Allah daripada orang-orang yang baik layanannya. Musa menjawab, perjanjian itu adalah di antaraku denganmu, yang mana sahaja dari dua tempoh itu aku tunaikan, maka janganlah hendaknya aku dipersalahkan. Allah jua yang menjadi pengawas terhadap apa yang kita katakan. Jadi ini sangat jelas berdasarkan ayat Al-Quran. Nanti ada sambungan sikit, kita rehat sebentar, sambung laungan azan, kita sambung sikit. Tapi gaya macam tak habis kok malam ni. InsyaAllah kita sambungkan datang. Apa? Silakan kita punya muazzin insyaAllah.
Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kita sampai isyak. Saya ambil 2-3 minit je tuan-tuan insya-Allah. Baik. Jadi ini satu dalil yang jelas berdasarkan Quran. Jadi kalau tuan-tuan sebagai seorang ayah, seorang wali boleh mencadangkan atau menawarkan anak tuan-tuan, cucu tuan-tuan, adik tuan-tuan atau sesiapa yang menjadi di bawah penguasaan tuan sebagai wali untuk menawarkan dia kepada orang lelaki yang baik. Dalam hal ini disebut, kita juga mengambil contoh daripada perbuatan Sayyidina Umar Al-Khattab ketika dia menawarkan anaknya kepada Sayyidina Uthman dan Sayyidina Abu Bakar. Mereka berdua menolak dan ia dikahwini oleh Nabi SAW. Yang ini saya tengah cerita dengan tuan-tuan kot. Ringkas cerita, anak Sayyidina Umar namanya Hafsah. Dia kahwin, kemudian tak lama, kemudian suaminya meninggal. Bila dah meninggal tuan-tuan, dia pun tertekan, stres, sedih kan. Ini bagi orang yang kematian suami. Bila sudah sampai selesai tempoh iddahnya, iddah dan ihdad. Ya, kalau perempuan yang kematian suami, dia ada iddah dan ihdad. Nanti kita ngaji lah, tapi jauh lagi kat belakang tu. Cuma saya sebut iddah, tempoh menunggu dia 4 bulan 10 hari kalau tak mengandung. Kalau dia mengandung sehingga dilahirkan. Dan tetapi dalam dia beriddah, dia kena berihdad, iaitu berkabung. Berkabung ni makna menanggalkan segala perhiasan, tak boleh pakai perhiasan, wangian dan sebagainya. Kena begitulah. Dan kalau diikutkan, orang perempuan tersebut kena berada di rumah bersama dengan suaminya 4 bulan. Tak boleh keluar ke mana kecuali atas keperluan. Pergi, kalau dia terpaksa bekerja, ya kan, bekerja sebab dah tak ada pendapatan lain dah, dia kena bekerja, itu tak ada masalah. Tapi pergi kerja balik, bukan merewang-rewang, itu tidak dibenarkan. Ya, ataupun ketika berada di rumah, dia boleh keluar rumah, dia berada di sekeliling rumahnya untuk bertanya khabar, bermuasyarah dengan rakan dan jiran yang baik-baik supaya kurang stresnya. Dia beza dengan berkabung di zaman orang Arab Jahiliyah. Kalau Arab Jahiliyah, tuan-tuan baca sejarah kabung dia sebelum Nabi SAW diutuskan, bab berkabung ni dah ada. Tetapi berkabungnya itu lain macam. Pertama, tak boleh keluar rumah selama 1 tahun. Bayangkan tuan-tuan, kita 2 minggu tak keluar rumah, PKP pun dah huru-hara stres kan? Rambut pun dah dibayangkan macam dah langsui lah, apalah, macam-macam. Ini dulu 1 tahun tak boleh keluar rumah. Aduh, zaman jahiliah tu. Dalam waktu sama, perempuan tu, yang isteri yang kematian suami, dia mesti berpakaian yang tidak elok, tidak boleh menggambarkan sebarang bentuk perhiasan, kena berkusut masai. Macam itulah keadaan dia. Dan sampai peringkat mereka perlu melumurkan badan mereka dengan minyak yang berwarna hitam. Sampai mencitu sekali tuan-tuan. Itu yang mungkin Piramli dapat cerita orang minyak kot. Lah ya. Ada baca-baca kitab, ada pula ini pun dari filem ni. Orang ada idea. Tuan-tuan, tapi Islam datang memurnikan keadaan tersebut. Ya, kena berkabung, tetapi tidak sampai peringkat begitu. Boleh faham ya? Tapi nak pesan, yang berkabung ni jangan merewang. Baru 2 minggu, lotus sana, lotus sini, lotus sana. Tak boleh. Kalau misal kata nak beli barang, pergi senaraikan, beli balik. Tuan-tuan ya, sampai macam itu sekali. Sebab ini ada berkaitan dengan soal hukum. Akan datang lah, nanti kita akan bahas. Tapi itu agak jauh, tapi saya sebutlah sebab ada kisah di situ. Kemudian bila dah habis selesai tu, Sayyidina Umar pun dia cakap dengan anaknya Hafsah, kue senteng, anggar agak-agak kue tak kahwin ke orang lain, gelem apa ora. Hafsah ngomong, "Rapo lah anggar bapak gelem golek ke, aku manut wae." Hafsah dengan Sayyidina Umar berbicara bahasa Jawa. Akulah yang cakap, "Hafsah, engkau dah beda. Kalau aku tawarkan kau dengan aku carikan suami yang baik-baik, tak?" kata dia. Kata Hafsah, "Bolehlah ya.
Kalau ayah okey, saya okeynya. Itu yang dia mula-mula dia cari orang, syaratnya orang yang soleh yang baik. Dia jumpa Abu Bakar. Jumpa Abu Bakar. Abu Bakar kalau tuan-tuan baca riwayat, dia di antara orang yang tak pernah minum arak, walaupun arak tidak diharamkan. Dia tidak menyembah berhala, walaupun ketika itu berhala dikeliling kawasan rumah dia. Masya Allah, orang yang baik. Abu Bakar orang yang kurus tinggi. Abu Bakar, aku ada anak namanya Hafsa, janda, bukan balu. Kau nak tak kahwin dengan anak aku? Kalau dah aku kahwinkan. Abu Bakar kata, alah, aku pun dah kahwin 2 kali ni macam segan lah. Gitu ya. Lebih kurang lah. Tak apalah, bagi orang lain lah. Dia tolak dengan baik. Kan? Pergi jumpa Abu Bakar tak nak, Osman lah. Kan? Jumpa dengan Sayyidina Osman. Man, kau pun dah duda, anak Nabi pun dah meninggal, 2 orang kau nikah, 2 meninggal. Apa kau kata kau kahwin dengan anak aku, jadi hari ipar anak jadi menantu aku, sudahlah. Osman kata, Allah, aku seganlah dengan Nabi. Ya, aku dah kahwin 2 kali, 2 anaknya meninggal, nanti dululah. Ada yang mengatakan dia dalam tempoh tu sebenarnya tak lama, isteri kedua meninggal. Ya, Ruqayyah kan, tak salah saya. Pertama Ummu Kalsum, kedua Ruqayyah. Ya, benda tak apalah, nanti dululah. Cari orang lain lah. Macam tu. Jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, semua tak nak, kamu yang terbaik. Agak-agak nak tak? Tunggu wahyu. Bila tunggu wahyu, Allah kata kahwinlah dengan Hafsah, maka berkahwinlah Nabi dengan Hafsah. Ya, isteri yang ketiga hidup, tapi isteri yang keempat. Tu kalau baca sejarah. Ya, okey. Jadi tuan-tuan, tunggulah kawan-kawan offer lah nanti lepas ni ya. Kan, hing-hing sikit ke kan? Ada ke? Berani ke? Tak berani. Tapi kalau Tuan Nazir offer, takkan nak tolak Tuan Nazir ya. Kau offer Tuan Nazir dulu. Tuan Nazir, anak saya tu lepas universiti, takkan tanda. Aku bukan tanda, memang berani je. Biasa. Ya, baiklah. Jadi itu perkara dibenarkan, diharuskan, dan bukan perkara mengaibkan. Bahkan kalau kita mengaji dalam ilmu pendidikan, itulah sebahagian tanggungjawab kita sebagai seorang ayah. Selain daripada kita mendidik, menyediakan makan minum dan sebagainya, katanya disebut wazawijuhum, cukup masa kahwinkanlah mereka. Itu peranan kita sebagai seorang ayah. Mudah-mudahan pilihan jodoh yang terbaik daripada ayah dan ibu akan memberikan kebahagiaan yang lebih baik, insya-Allah. Okeylah tuan-tuan ya, saya tangguhkan kita punya kuliah malam ni. Nampaknya tak habis. Cuma ada sikit lagi tuan-tuan dalam 4 muka surat ya, 3 muka surat lagi, iaitu sunat-sunat meminang ya. Jadi kalau tuan-tuan lepas ni nak meminang, kan tak lama lagi nak cuti sekolah. Jadi kalau ada yang kahwin-kahwinlah. Tapi ada yang dalam isu peminangan pun ada perkara-perkara yang disunatkan untuk dilakukan, supaya peminangan yang dilakukan adalah ibadah, bukan semata-mata adat, bawa siri junjung tinggi macam KLCC ya, tapi tidak disertai dengan niat dan kaedah yang betul, yang akan merugikan kerana menghilangkan pahala ibadah, walaupun dalam berurusan nikah kahwin. Okey tuan-tuan, terima kasih setakat ini saja. Terima kasih di atas istiqamah tuan-tuan. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh